Didik TV KPM. Okey, saya teruskan dengan perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Okey, bilakah perkembangan idea ini berlaku berkaitan dengan pembentukan Malaysia? Idea perkembangan idea ini berlaku pada akhir abad ke-19 yang melibatkan pihak British dan penduduk tempatan. Maksudnya dua pihak kat sini. Satu British dan masyarakat tempatan. Okey, kita akan lihat terlebih dahulu ialah idea pegawai British yang bermula pada tahun 1887. Iaitu siapa yang memberikan idea? Okey, yang memberikan idea yang terawal. Okey, kena ingat perkataan tersebut, idea ataupun cadangan yang terawal ialah Lord Brassey daripada pengarah syarikat berpiagaan Borneo Utara. Di manakah idea itu diberikan? Di Dewan Parlimen British pada tahun 1887. Okey, apa idea yang dinyatakan oleh beliau? Beliau mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan Negeri Selat ataupun NNS supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Maksudnya menggabungkan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan Negeri Selat menjadi satu wilayah yang sangat besar. Kenapa? Atas alasan apa? Kerana potensi ekonomi. Mereka nak melihat potensi ekonomi di kawasan tersebut. Jika bergabung, ekonomi akan maju. Okey, seterusnya pada tahun 1951, siapa pula yang menyatakan berkaitan dengan idea pembentukan Malaysia? Adanya Sir Malcolm Macdonald, itu Governor General British di Asia Tenggara. Apa ideanya? Ialah penggabungan tanah jajahan British. Maksudnya tanah yang dijajah oleh pihak British digabungkan di Asia Tenggara. Okey, kita akan lihat apa alasan yang diberikan oleh beliau. Alasannya ialah bagi membentuk entiti politik dan ekonomi, dan langkah ini bertujuan menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi. Dekolonisasi ini merupakan satu langkah yang diperkenalkan oleh British untuk memberi kerajaan sendiri kepada tanah-tanah yang dijajah. Maksudnya memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah yang dijajah. Apa tindakannya ialah pada tahun 1951, Sir Malcolm Macdonald mengadakan perbincangan dengan Dato' Onn Jaafar, iaitu pemimpin United Malaysian Nation Organisation atau dikenali sebagai UMNO, dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan dengan usaha menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Okey, seterusnya ada lagi idea yang muncul pada tahun 1952. Siapa pula yang memberikan idea tersebut? Iaitu Sir Garrett Temple. Itu Pusujaya tinggi British di Tanah Melayu. Apa yang diminta olehnya? Beliau minta supaya pergabungan ini disegerakan, dipercepatkan. Kerana atas alasan apa? Atas alasan keselamatan. Kerana berlakunya ancaman-ancaman komunis. Dan apa yang dilakukan oleh beliau ialah Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan keselamatan. Maksudnya mereka bersetuju dengan alasan keselamatan tersebut. Baik. Okey, seterusnya pada tahun 1960 ada seorang lagi pegawai iaitu Sir Godfrey Tory. Itu Pusujaya tinggi di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Dua sahaja, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Untuk apa? Atas kepentingan ekonomi. Kerana melihat potensi Singapura dan juga Persekutuan Tanah Melayu akan menjadi sebuah kawasan yang begitu maju dalam bidang perdagangan. Dan kesannya apa? Cadangan ini mendapat sokongan daripada pejabat kolonial. Okey. Saya dah terangkan idea yang dinyatakan oleh pegawai-pegawai British. Sekarang ni nak uji minda murid-murid saya dalam talian pula. Boleh. Okey, dah bersedia ke belum? Bersedia. Okey, dah bersedia dengan penuh keyakinan. Okey. Soalannya dalam bentuk pantun. Ini unik sikit. Jauh kelana ke tanah langkat, mencari pulasan sama berangan. Lord Brassey, pengarah syarikat di Dewan Parlimen, apa cadangan? Ada yang nak beri jawapan? Silakan, Daniel. Cadangan terawal pada tahun 1887 dikemukakan oleh Lord Brassey yang merupakan syarikat
berpiagam Borneo Utara. Beliau mengemukakan cadangan di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Cadangan itu adalah Penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan NNS yang menjadi tanah jajahan yang besar. Cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini. Bagaimana cikgu dengan jawapan beliau? Okey, sangat tepat. Itu cadangan oleh Lord Brassey atas faktor ekonomi. Jadi nak beri mata ganjaran untuk Daniel? Kita bagi satu mata ganjaran. Ganjaran untuk Satu Daniel. tu sebenarnya mewakili 4. Baik. Bintang. Okey. Kita teruskan dengan pantun yang kedua. Silakan cikgu. Ke Nisa nak baca? Boleh juga. Boleh Nisa, teruskan. Songket lama cantik hiasan dibawa berdagang ke tanah campa. Adia Geoffroy Tory perkasa gagasan 1960 cadangannya apa? Murid-murid ada yang boleh kongsikan jawapan masing-masing? Silakan. Siapa? Mas Turina, silakan. Idea pada tahun 1960 dikemukakan oleh Sir Geoffroy Tory yang merupakan Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Cadangan beliau sokongan pejabat kolonial. Bagaimana cikgu jawapannya? Okey, sangat tepat kerana Tepat. itu cadangannya ialah menyatukan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura atas alasan ekonomi. Ekonomi. Jadi mata ganjaran untuk Mas Turina? Satu mata ganjaran. Satu mata ganjaran. Saya tambahkan di Okey. sini. Jom cikgu kita teruskan. Okey, saya teruskan dengan idea penduduk tempatan bermula pada tahun 1906. Itu bersumberkan daripada majalah Al-Iman yang menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Okey, saya teruskan dengan idea yang muncul pada tahun 1938. Ada ramai tokoh di sini, iaitu Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, Ahmad Bustaman, Ishaq Haji Muhammad atau dikenali sebagai Pak Sako dan Dr. Burhanuddin Hal-Emi yang muncul sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Ideanya apa? Konsep Melayu Raya iaitu menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Tetapi tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Kerana Presiden Sukarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Baik. Okey, kita lihat pada 1955 adanya tokoh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu dalam ucapannya di Persidangan Agung UMNO pada bulan Oktober 1955. Okey, dan yang seterusnya 1958 Datuk Mustafa Datu Harung iaitu pemimpin Sabah menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu dalam pertemuannya dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Kuala Lumpur, minat untuk bergabung. Okey, seterusnya pada tahun 1960 adanya tokoh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang memaklumi Lord Perth pada 10 Jun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Okey. Sekarang ni tiba masa sekali lagi kita akan menguji minda-minda murid dalam talian. Okey, saya teruskan Nisa. Silakan. Okey. Sekarang ni ada dua gambar tokoh. Okey, yang pertama dan juga yang kedua. Kita lihat. Okey, lihat yang pertama. Siapakah tokoh tersebut dan nyatakan idea yang dikemukakan? Ada nak kongsikan? Oh, Haziq. Laju. Sila. Saya nampak. Silakan. Okey. Baik, Cikgu. Tokoh tersebut ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau mengemukakan idea dengan mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Idea ini dikemukakan di Persidangan Agung UMNO pada Oktober pada tahun 1955. Baik. Terima kasih, Okey. Haziq. Tepat? Sangat tepat sekali. Okey. Jadi, satu ganjaran. mata ganjaran untuk Haziq. Okey, kita tengok tokoh yang kedua. Baik. Nisa. Okey, siapakah tokoh tersebut dan nyatakan idea yang dikemukakan? Marsyadi ni dah angkat tangan Ya, dahulu. pantas Silakan. ya. Okey. Tokoh tersebut ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi,
beliau dengan beberapa orang nasionalis Melayu yang lain mencadangkan idea konsep Melayu Raya. Melayu Raya ialah menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia tetapi tidak berhasil. Okey, Baiklah. tepat sekali. Tepat sekali. Jadi, Okey, satu mata ganjaran. mata ganjaran untuk Marsyad ini. Okey, boleh saya teruskan ni saya? Boleh. Okey. Saya teruskan dengan rasional idea pembentukan Malaysia. Okey, rancangan pembentukan Malaysia mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman, putera Al-Haj, memberikan komitmen terhadap rancangan penggabungan semua wilayah terlibat dan mendapat sokongan kerajaan British. Okey, seterusnya kita lihat apa rasionalnya pembentukan Malaysia. Yang pertama dari segi keselamatan. Kenapa? Kerana berlakunya ancaman komunis di Singapura. Iaitu ancaman ini mampu menggugat persekutuan tanah Melayu dan Tunku Abdul Rahman, putera Al-Haj, menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Bayangkan dia merupakan jiran kita. Jika menjadi pusat keganasan komunis, dia memberi kesan kepada persekutuan tanah Melayu. Baik. Okey, seterusnya berlakunya perkembangan di Sarawak. Tetapi perkembangannya adalah perkembangan yang tidak baik. Perkembangan siapa? Perkembangan ancaman komunis. Iaitu Sarawak berdepan dengan ancaman komunis melalui gerakan CCO. Dengan penyertaan Sarawak, kerajaan British berharap dapat membendung ancaman komunis. Okey, seterusnya untuk keseimbangan komposisi kaum. Okey, keputusan menerima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi. Komposisi kaum mana? Kaum Melayu dengan Cina. Dan ini sangat dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman, putera Al-Haj. Jadi dengan pergabungan Sarawak, Sabah dan Brunei, ini akan mengimbangi komposisi antara kaum. Baik. Okey, saya teruskan dengan mempercepatkan proses kemerdekaan, iaitu bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi dan mempercepatkan kemerdekaan bagi wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Okey, seterusnya untuk pembangunan wilayah. Okey, cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah serta Singapura dan juga Brunei membentuk sebuah negara bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan. Didik TV KPM